Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ayo kita mulakan diskusi kita. Korban, ibadah korban di luar negara, sah atau scam? Ya, kita ada Imam Muda Hafiz, juara Imam Muda musim kedua. Kita ada Ustaz Amirul, orang kuat di sebalik Easy Korban. Assalamualaikum Ustaz Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Syekh? Suara okey ke? Clear. Clear, alhamdulillah. Ustaz Hafiz, apa rahsia kurus Jela Ana? Ini dah naik ni. Tidak turun Dah lagi. naik. Ini tara dah naik Ui, jealousnya ya Allah. Kita ada juga Ustaz Amirul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Bro Amin? Baik, alhamdulillah. Baju ditajuk oleh Aish Ashraf Anak bu pakai baju Aish Ashraf ni. Oh, kebetulan. Kebetulan, masya-Allah. Okey. Kebetulan Saya suratan, insya-Allah. Kebetulan atau suratan. Okey. So kepada yang sedang menonton, please anda boleh sharekan live pada malam ni di Facebook anda dan juga kepada kawan-kawan anda. Dan sekejap lagi saya akan bagi link live kita malam ni. Anda boleh bagi link kepada kawan-kawan anda di Facebook group dan sebagainya, di WhatsApp group, di Facebook group, mana-mana group lah, group Telegram, supaya ramai dapat bertanya soalan pada malam ni. Okay? Alright, saya nak mula dulu dengan Ustaz Amirul, Ustaz. Kelantan kata jonggari lah. Baik. Nak rasa perbincangan kita. Dia sebenarnya sejak bila bermula pensyariatan korban ni? Dan paling penting, apa rukun dan syarat korban supaya korban tu sah? Ustaz Amirul, fadhal mashkura. Baik, terima kasih Bro Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'. Yang saya mulakan sahabat panel Al-Fadil Ustaz Hafiz, Imam Muda Hafiz, dan juga kita punya tuan rumah The Amin Idris Show, yang mungkin tak sabar-sabar untuk kita nak kupas isu. Kalau ikutkan tajuk ni agak panas jugalah. Agak panas juga, tapi kita sediakan istighosah untuk kita sejukkan badan balik, insya-Allah. Baik, untuk permulaan saya jawab sebagai mukaddimah ataupun intro dia, di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah kurniakan nikmat yang begitu banyak kepada kamu wahai Muhammad. Fashalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat kepada Tuhanmu dan laksanakanlah ibadah kurban. Jadi inilah ayat ataupun dalil tentang pensyariatan ibadah kurban. Soalan yang diberikan kepada saya tadi, bilakah sebenarnya wujudnya ataupun pensyariatan ibadah kurban ni? Baik, di sini dia ada dua. Satu, sejarah kurban. Satu, yang pertama ialah sejarah kurban. Yang kedua, sejarah pensyariatan kurban. Jadi kita bawa dua-dua supaya orang faham di mana bilakah wujudnya kurban ini. Baik. Sejarah kurban, sejarah ibadah kurban ini bermula sejak zaman Nabi Adam AS. Kalau kita faham sebelum ini ataupun cerita ataupun kisah yang popular di kalangan masyarakat kita tentang ibadah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran Allah sebut watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Dalam surah Al-Maidah ayat Allah SWT bercerita, ingatkah satu ketika di mana Nabi Adam ini dikisahkan tentang anak Nabi Adam, abnai Adam bil haqqi idh qarraba, yang berlaku yang sebenarnya. Mana benda ini cerita benar, benda ini berlaku. Idh qarraba qurbanan, yang Allah perintahkan kepada mereka untuk melakukan kurban. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, maka Allah terima kurban antara salah satu di kalangan mereka dan tidak diterima antara satu sama mereka. Okey, baik. Cerita dia begini, bila mana Allah Subhanahu wa taala keluarkan ataupun turunkan Nabi Adam AS daripada syurga ke bumi, kemudian Nabi Adam AS beranak pinak, maka lahirlah Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, kemudian lahirlah anaknya yang sulung bernama Qabil, dan dia ada kembar.
Kembarnya perempuan bernama Iklimah. Ataupun kalau saya keliru Lubada. Saya selalu keliru dia punya kembar tu. Kemudian adiknya pula Habil. Habil juga ada kembar dia. Jadi semuanya ada 4 orang. Yang pertama anak Nabi Adam. Grup ataupun kumpulan pertama anak Nabi Adam. Jadi bila mana sampai satu masa, sampai satu ketika Allah Subhanahu Taala perintahkan, jadi manusia ni pada zaman dulu dia orang ni je ada. Nabi Adam, Siti Hawa, Habil, Qabil dan kembar-kembar dia. Semuanya ada 6 orang. Jadi untuk mengembang biakkan, untuk menambah ataupun mengembang biakkan manusia ini, maka perlu ada hubungan ataupun perkahwinan. Maka Allah perintahkanlah Habil kahwin dengan pasangan kembar Qabil, dan Qabil kahwin pula dengan pasangan kembar Habil secara silang. Bukan, walaupun mereka ini kembar, jadi Habil dia tak kahwin dengan kembar dia, Qabil pun tak kahwin dengan kembar dia, secara silang. Tetapi nak dijadikan cerita, Qabil ini dia seorang yang handsome, kembar dia pula seorang yang cantik. Mana mungkin dia seorang yang handsome nak berkahwin dengan mestilah berkahwin dengan kembar dia yang cantik. Jadi bila mana Allah perintahkan supaya kahwin bersilang, Habil ni pula dia kurang handsome. Bukan tak handsome, kurang handsome. Dan kembar ni juga kurang cantik. Tetapi dikarenakan perintah Allah ini, mereka terpaksa kahwin silang. Maka dibantah oleh Qabil, ringkas cerita, dibantah oleh Qabil. Kemudian akhirnya Nabi Adam AS nak menunjukkan siapakah yang berhak untuk berkahwin dengan kembarnya ini, maka diadakan kurban. Allah perintahkan diadakan kurban, izqarraba kurbanan. Maka Habil ini dibawalah ternakannya, Qabil pula bawalah dia punya tanaman dan sebagainya, ringkas cerita. Maka akhirnya yang diterima oleh Allah SWT, walam yutaqabbal minal akhar, yang tak diterima itu adalah Qabil, yang diterima itu adalah kurban yang dilakukan oleh Habil. Maka ringkas cerita lepas tu bergaduh lah, Habil dan Qabil akhirnya berbunuh. Kalau kita cerita tentang ayat ni, faba'athallahu ghuraban, cerita dia akan panjang. Jadi inilah awal permulaan sejarah kurban. Yang mana kurban ini ditunjukkan ataupun dimulakan sejak zaman Nabi Adam oleh anaknya Habil dan Qabil. Kemudian selepas itu pula bawa pula kisah Nabi Ibrahim AS pun saya nak ringkaskan juga sebab panjang lagi kita punya perbincangan. Ini kisah yang popular. Yang mana Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fansur maza tara. Ini ayat dia, ni cerita dalam surah As-Saffat. Cerita dia kalau kita baca memang panjang. Betul. Ini peristiwa yang mengingatkan kepada kita, inilah permulaan ataupun sejarahnya ibadah kurban. Tetapi saya katakan tadi, dia ada dua, satu sejarah kurban dan yang kedua sejarah pensyariatan kurban. Sejarah pensyariatan kurban ini, kalau zaman kita ataupun syariat kita syariat Nabi SAW, ibadah kurban ini bermula pada tahun kedua Hijrah. Ibadah kurban disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, sama dengan syariat zakat fitrah, zakat zakat harta dan juga syariat solat sunat Aidil Adha. Ini disebutkan dalam kitab Fiqh Mazahibul Arba'. Disebutkan dalam kitab Fiqh Mazahibul Arba' tentang bilakah tarikh pensyariatan ibadah kurban. Ibadah kurban disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Baik. Balik kepada sambung sikit pada syarat-syarat kurban. Siapakah yang disunatkan ataupun yang selayaknya melaksanakan ibadah kurban? Syarat dia yang pertama, dia mesti Islam. Kemudian dia baligh, kemudian dia akil ataupun berakal, kemudian dia mampu. 4 saja. Islam, baligh, akil dan mampu. Dan kalau nak cerita tentang syarat sah kurban, dia ada banyak. Antaranya masuk waktu kurban bulan Zulhijjah selepas solat sunat Aidil Adha. Yang disembelih itu pula bahimatul an'am, haiwan ternakan. Kemudian apa lagi? Bila sembelih itu pula haiwan bahimatul an'am ataupun haiwan ternakan itu cukup umur, cukup syarat, kalau lembu 2 tahun ke atas dan sebagainya. Jadi syarat-syarat sah itu panjang kalau kita nak bahaskan. Jadi kena faham dalam ibadah kurban ini mesti ada beberapa perkara kriteria yang mesti kita ikut untuk mengesahkan pelaksanaan ibadah kurban kita ini sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Masya-Allah. Itu ringkas jawapan yang padat tapi padu. Okey, maknanya benda ni bukan benda baru,
Dan bila Ustaz Amirul sebut tentang apa yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, saya nak pergi pada Imam Muda Hafiz. Tak kurang juga orientalis, dan sedihnya ada juga orang Islam yang cakap-cakap. Dia kata bila Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan Siti Hajar yang masa tu dikatakan mengandungkan anaknya, kemudian pula diperintahkan pula lepas tu bila dah dapat anak untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ini tanda kekejaman Islam. Mana katanya Islam tu aman, mana kata Islam tu kasih sayang, mana kata Islam tu dinul mahabbah. Lagu mana nak jawab tu? Imam Muda Hafiz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertamanya kita syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Dan pada malam ini yang tidak saya lupakan pada rakan ahli panel Ustaz Amirul daripada Hizib Korban. Begitu terkenal Hizib Korban ni, memang kita selalu nampaklah iklannya dalam televisyen ya. Dan juga tidak dilupakan pada sahabat kita, saudara Amin Idris ya. Alhamdulillah, rasa teruja dapat masuk The Amin Idris Show ni. Okey, baik. Jadi kita kembali kepada tajuk soalan tadi kepada semua para penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Timbul persoalan bila orang mempersoalkan berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS apabila meninggalkan Hajar bersama dengan anaknya Ismail AS. Pertama sekali, kita kena fahami bahawasanya para ulama membahaskan setiap perbuatan yang dilakukan oleh para nabi ini seperti mana kata Al-Imam Syatibi, dia terbahagi kepada beberapa pembahagian. Dia ada di antaranya yang disebut sebagai sunnah tashri'iyah dan ada juga di sana disebut sunnah ghairat tashri'iyah. Walaupun ada sebahagian ulama yang tidak berapa setuju dengan pembahagian itu kerana mengatakan setiap perbuatan para nabi itu semuanya dikira dalam kategori yang disyariatkan. Tetapi masih ada perbahasan di sana. Makna katanya antara salah faham yang boleh berlaku apabila kita lihat sebahagian masyarakat yang mereka mengatakan mereka meninggalkan isteri dan anak-anak dan mereka pergi berdakwah, mereka pergi keluar berjihad, mereka pergi ke serata dunia, sedangkan mereka meninggalkan anak dan isteri yang dalam keadaan lapar dan keadaan tidak ada nafkah yang disediakan. Ini sebenarnya salah faham terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS kepada Hajar dan anaknya. Kerana para ulama mufassirin menyatakan bahawasanya kata Imam Ibn Jari, ini menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini adalah merupakan perbuatan wahyu yang mahdah. Maknanya benda itu memang daripada suruhan Allah dan benda itu bukanlah menjadi satu khitab, tuntutan kepada kita manusia biasa untuk melakukannya. Sebab pertama sekali, perbuatan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim itu berlandaskan wahyu. Apa yang kita buat ini bukan berdasarkan kepada keputusan wahyu. Dan nombor dua, bila Allah Ta'ala yang memerintahkan sendiri kepada Nabi Ibrahim AS untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di satu padang pasir yang kering kontang, maknanya bila Allah menyuruh perintah itu, Allah Ta'ala sendiri yang akan menjamin nyawa, keadaan, bagaimana keselamatan Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Maka di sini kita kena letakkan perbezaan. Sama macam kisah Khidir dan juga Nabi Musa. Bila Khidir buat begitu, membunuh pemuda, merosakkan sampan dan juga beberapa perkara yang lain, itu bukan bererti kita boleh bunuh kerana kita menyangkakan budak ni daripada kecil dah kurang ajar, kita boleh bunuh dia. Tidak. Kerana perbuatan itu adalah berlandaskan kepada wahyu. Dan wahyu itu pula ada pembahagiannya, dia ada yang disebut sebagai perbuatan yang mahdah, maknanya khusus untuk perbuatan itu arahan Allah kepada Nabi itu dan tak dituntutkan pensyariatan khitabnya
kepada umatnya ataupun kepada umat sesudahnya. Jadi ini satu perkara yang kita kena fahami. Jangan lepas ni buat kerja tak masuk akal, kita pergi ambil nak masuk bulan korban ni, saya kata saya tak main lah, saya tak nak join izat korban contohnya, tak nak buat korban lembu, tak nak buat korban unta, saya nak pergi ambil isi dengan anak saya tinggal kat antara tu, ini baru betul-betul korban, ini bukan korban, ini mengarut namanya ya. Maksudnya kat sini perbuatan itu jangan disalah tafsirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata perbuatan Nabi Ibrahim AS, yang mana Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya Ismail, sebenarnya perbuatan ini tidak boleh kita dakwa sebagai satu bentuk kezaliman. Dakwaannya lah dakwaan yang tidak berasas dan tidak berakademik lah, tidak begitu ilmiah. Kerana kita kena fahami bahawasanya apa yang Nabi Ibrahim AS lakukan untuk menyembelih Nabi Ismail itu bukanlah satu penyembelihan yang hakiki, tetapi ia datang dalam bentuk ujian. Sebab tu dalam ayat Quran Allah kata, inna hadha lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin azim. Ini bukan satu perbuatan Allah menyuruh Nabi Ibrahim bunuh anak dia, tetapi Allah sekadar nak menguji sejauh mana kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana untuk Nabi Ibrahim alaihissalam memahami bahawasanya anaknya Ismail itu memiliki sifat yang layak untuk diangkat menjadi sebagai seorang Nabi atau seorang Rasul, iaitu sifat kesabaran yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sifat kesabaran yang Allah berikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Jadi sebab itu masa Allah nak rezekikan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, Allah menyatakan fabasyarnahu bighulamin halim. Kami akan memberikan kepada Ibrahim itu seorang anak yang sangat santun dan seorang anak yang sangat penyabar. Jadi bagi saya dakwaan kata Islam ni bukan agama rahmat kerana menyuruh untuk membunuh anak sendiri, ini adalah merupakan perbuatan yang tidak benar. Kerana kita nak menghukum sesuatu, kita kena tengok dia punya keputusan. Apakah betul Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya? Jawapan kisah itu tidak. Sebaliknya, baginda Nabi Ibrahim menyembelih kibash, bukan menyembelih anaknya. Itu hanya sebagai satu ujian daripada Allah untuk mengangkat kedudukan dan memberi hadiah kepada mereka dengan gantiannya sebagai fidah atau tebusan adalah binatang korban. Allahu a'lam. Insya-Allah, jawapan yang lengkap ialah masa ustaz mengajar. Kadang-kadang orang hidup kata macam-macam tu. Masa ustaz mengajar tidur. Bila kau dah besar, bila timbul isu, kau tak faham, kau tuduhlah macam-macam. Payah sungguh. Okey. Termasuklah ada isu Ustaz Mirul viral di social media daripada tahun lepas lagi, 2 tahun lepas pun sama, mengatakan NGO bahkan syarikat-syarikat yang buat ibadah korban di luar negara ni scammer. Kerana ada mengatakan di luar sana banyak daging-daging yang terbiar, banyak daging-daging yang tak diagihkan. Ada juga NGO ataupun syarikat yang buat penyembelihan yang tidak ada lesen, yang akhirnya duit memang masuklah dapat, tetapi ibadah korban orang yang terlibat tu tak ada apa-apa. Apa respon? Adakah izi korban terlibat di dalam skema ini? Jawab Ustaz. Panas soalan tu. Baik, okey. Untuk kita nak mengatakan skema ataupun penipuan itu berlaku atau tidak, saya secara peribadi mengatakan kita tidak pernah berdepan dengan situasi tersebut. Kita tidak pernah berdepan dengan situasi tersebut, dan izin korban sendiri, alhamdulillah dengan izin korban sendiri kita tidak pernah berlaku begitu. Kalau kita nak kata ada sekalipun, boleh jadi benda itu adalah satu tuduhan. Boleh jadi benda itu adalah satu tuduhan, dan juga boleh jadi ada orang yang cuba nak viralkan ataupun nak sebarkan fitnah dan sebagainya, ataupun ia jadi sebagai mainan media, mainan media. So benda nak sensasi dan sebagainya, tambah lagi sekarang musim korban. Jadi lepas habis musim korban, benda ni senyap lah. Tak adalah timbul lagi. Boleh jadi begitu. Tetapi kita nak bagi tahu, macam saya secara peribadi tidak pernah berdepan dengan situasi itu, dan juga kami izin korban sendiri tidak pernah terlibat. Kerana apa? Pertama sekali,
kita nak sebutkan sini, pertama, Easy Korban adalah sebuah syarikat yang berdaftar di SSM sejak tahun 2007. Sejak tahun 2007. Jadi dia melibatkan undang-undang. Pendaftarannya ada apa semua. Tuan Amin sendiri dia orang undang-undang, dia tahulah. Jadi kita mengikut saluran undang-undang yang betul. Syarikat mesti berdaftar, kemudian akaun tahunan mesti diaudit dan sebagainya. Kemudian yang paling penting yang kita nak sebut di sini, Easy Korban kita melantik satu badan trustee, badan trustee yang memantau ataupun kita namakan sebagai pemegang amanah yang diberi pengiktirafan oleh bank negara, yang dinamakan sebagai awaris dan berhad. Dia ni akan jaga kita punya keuangan masuk ni, duit korban ni, pendaftaran korban masuk, pendaftaran korban keluar, hantar ke negara mana, dia ni yang jaga, badan trustee, dipantau oleh syarikat awaris dan berhad. So kita ada badan pemantau dari sudut transaksi tu. Kemudian kita ada pula dari sudut pengurusan sistem dan sebagainya, kita ada pula ISO 901/2015. Jadi ISO ni adalah sistem pengurusan kualiti dalam aspek penyediaan perkhidmatan ibadah korban dan juga perkhidmatan ibadah akikah. Jadi setiap gerak kerja kita bermula daripada pendaftaran, serahan, pembelian, tempahan lembu, pembelian lembu, lepas tu sembelihan, agihan dan sebagainya, semua didokumenkan. Semua ada checklist, semua dipantau ataupun dikawal oleh ISO ni. So ada sistem dia. Okey, kemudian tambah lagi pula. Selepas kita dah berdaftar, kita pun dah diaudit, dipantau keuangan dan sebagainya, sistem pengurusan pun ada dia punya standard dia, pengurusan dia, dan akhirnya barulah kita diberi kelayakan ataupun pengiktirafan daripada The Malaysia Board of Record. Kalau tak silap saya 3 tahun ataupun 4 tahun, sejak 2016, 17, 18 dan 19 kita dapat The Malaysia Board of Record atas penyertaan korban terbanyak pada tahun berikut. Kemudian pula kita dapat lagi pengiktirafan anugerah jenama terkenal Jabir Ibn Hayyan, anugerah kecemerlangan Islam oleh Majlis Dakwah Negara yang disampaikan oleh Sultan Nazrin pada ketika itu, tahun 2020, tahun lepas, disampaikan anugerah tersebut oleh Sultan Nazrin, Sultan Perak. Dan yang terakhir, yang terbaru, baru ini kita terima pula anugerah jenama halal terbaik dunia, World Halal Brand Laureate, Brand e-Branding Award, nama dia panjang kita nak sebut, atas kategori perkhidmatan korban dan akikah tahun 2021. Semua ini kita nak cerita ni, nak menunjukkan, nak berikan keyakinan, kepercayaan kepada para pelanggan, khususnya rakyat Malaysia, bahawasanya kita memang betul-betul komited, bertanggungjawab, amanah dalam menguruskan perkhidmatan ibadah korban, tak kira dalam Malaysia ataupun luar negara. Tadi kalau ada orang tanya, siapa yang pantau korban di luar negara ataupun pengurusan korban NGO di luar negara? Jawabnya, selama pelaksanaan ibadah korban ni, tak ada siapa-siapa pun yang pantau. Tak ada siapa-siapa pantau. Habis tu macam mana? Dia jadi macam mana nak tahu betul ataupun tidak? Jadi yang pantau kita adalah sistem. Yang pantau kita ada ni garis panduan yang kita sebutkan tadi tu. Ada garis panduan, ada dia punya sistem dan sebagainya, ada laporannya, lepas tu laporan ni dia audit pula dan sebagainya, duit keluar masuk kita dipantau. Ini semua nak menunjukkan kepada kita, inilah pemantauan dia, inilah proses dia nak menjaga kita punya pengurusan ibadah korban kita supaya dapat dijayakan ataupun dapat dilaksanakan dengan betul, dengan telus, dan juga sampai maksud dia, kita nak hantar lagi korban tu kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Ini proses dia. Wallahualam. Oh, okey, boleh tahan juga. Tapi memang wujud legak lah memang skamer-skamer yang mengambil kesempatan. Memang wujud ke Ustaz Mirul? Okey, kalau kita nak sebut kewujudan skamer itu dalam mana-mana industri, dalam mana-mana sektor sekalipun, tetap ada. Kita sebut satu contohnya dalam sektor package umrah, dalam urusan umrah. Ramailah benda ni semua orang tahu. Package umrah tipu, package umrah scammer dan sebagainya. Benda tu memang wujud, tak boleh dia elak. Ada orang yang ambil kesempatan dan sebagainya. Tetapi kita sebagai pengguna kena bijak, kena pandai memilih dan kena tahu okey syarikat ini daftar ataupun tidak, siapa yang pantau, macam mana keuangan dia, macam mana laporan yang diberikan kepada pelanggan, kepada pengguna dan sebagainya. So benda-benda ini kita sebenarnya yang
yang mampu untuk, kalau kata nak menipu scammer ni, kalau kita tak beri peluang kepada mereka, mereka tak akan mampu untuk buat kerja-kerja scammer ni lah. Tapi kalau kita tak cakna, tak ambil berat, kita sambil level dan sebagainya, kita yang meletakkan diri kita dan memberi peluang kepada scammer untuk terus menipu dan terus menganiaya orang ramai ataupun pengguna. Jadi kita sendiri kena bijak, kena teliti kat mana duit yang kita nak salurkan, kita nak buat transaksi tu, supaya kita dalam apa-apa sekalipun, umrah ke, package haji ke, korban sekalipun, wakaf, sedekah, apa benda sekalipun, semua mana-mana tak boleh dielak. Selagi mana kita hidup dalam dunia, inilah sandiwara dunia. Allah Allah. Okey, salah satu soalan yang ada penonton kita tanya sekarang, ni saya kena tuju juga dekat Ustaz Amirul. Macam mana kita nak check sama ada NGO ataupun syarikat yang buat ibadah korban tu adalah sah ataupun scammer? Selain daripada isi korban, dia sempat tu. Okey, baik, macam saya sebutkan tadi, syarikat-syarikat ni, untuk nak semak, boleh semak dengan SSM, syarikat ni berdaftar ataupun tidak, ada pendaftaran ke. Kalau dia bukan syarikat, dia pertubuhan, dia NGO, berdaftar tak bawa ROS, ROS kan, yang berdaftar untuk pertubuhan ataupun persatuan, badan-badan NGO ataupun yayasan dan sebagainya. So kita ada saluran badan kerajaan. Kita kena balik saluran undang-undang. So sebab kita ni di Malaysia undang-undang ni, kita tak boleh ambil duit orang suka-suka. Tak boleh kita nak buat wakaf ke, dana, apa-apa bentuk lah, walaupun dalam urusan ibadah sekalipun. Okey, nak pergi umrah, main-main collect duit. Nak buat korban, main-main collect duit. Kita kumpul. Tanpa duit itu dikawal oleh badan yang bertanggungjawab, badan yang berautoriti. Sebab tu kalau kita ni mesti ada syarikat yang bernaung, yang berdaftar dengan SN dan sebagainya. Jadi nak tahu betul atau tak, sah atau tak, rujuk dengan mereka-mereka yang, ataupun rujuk tempat di mana mereka didaftarkan ataupun di mana NGO ataupun syarikat itu didaftarkan. Itu sekadar pandangan saya, jawapan saya. Okey. Imam Muda Hafiz, sekarang ni ada, bukan sekarang lah, dah beberapa tahun yang lalu, sejak sekian lama ada juga ditawarkan ibadah korban di luar negara. Okey, soalannya Imam Muda Hafiz, mana lebih afdal? Kita buat korban di luar negara ataupun di dalam negara? Imam Muda Hafiz. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini soalan yang memang tiap-tiap kali musim korban ni soalan yang favourite lah. Biasanya orang akan tanya soalan ni lah. Kalau nak ikutkan soalan tu, bukanlah soalan yang agak baru. Okey, sebenarnya dalam isu hal ini, ulama-ulama silam telah bahas berkenaan dengan berkenaan dengan hukum memindahkan daging korban ke negeri lain. Sebab zaman dulu tak adalah topik bincang buat korban negara lain ni, tak ada zaman dulu. Diorang buat kat tempat diorang lah, tak timbul lah isu buat di negara luar dan sebagainya. Cuma dalam pembahasan fiqh, ulama membincangkan hukum memindahkan daging korban ke negara lain atau ke negeri lain, bukan di tempat yang dibuatkan ibadah korban. Majoriti para ulama kalau kita tengok macam mazhab Hanafi, dia kata makruh. Maknanya kalau kita dahulukan buat korban di luar berbanding di tempat kita, sedangkan kita mampu untuk berbuat di tempat kita, ataupun kita perlu memberi prioriti tu kerana kita mampu, tapi kita pergi ambil yang luar, maka makruh hukumnya. Tapi di segi sah atau tidak sah, majoriti mazhab kata sah, tak ada isu kata tak sah. Cuma nak bincang dari sudut mana lebih afdal, mana lebih baik, mana yang lebih penting. Manakala dalam mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i, mereka kata kalau dia kurang daripada masafah jamak qasar, maknanya kurang daripada masafah pemusafiran, yang kurang daripada 84 km atau 90 km, yang tu tak ada masalah. Tapi kalau lebih jauh daripada itu, maka mereka juga berpandangan bahawasanya tidak sepatutnya buat di luar, lebih diutamakan afdalnya untuk di dalam negara sendiri. Okey. Itu pendapat ulama-ulama silam. Okey. Melainkan walaupun mereka memberi pandangan begitu, mereka tetap memberikan pengecualian. Melainkan sekiranya jika di tempat luar itu lebih berhajat, lebih memerlukan berbanding daripada tempatan. Contoh, misalnya mereka sebut, kalaulah daging tu berada di tempatan sampai dia disimpan
selama setahun tak dimakan, sampailah cukup setahun baru habis daging korban. Yang lebih dahsyat sampai masuk korban terdepan. Dah jadi 2 korban lah. Dia simpan tu, dia punya stok tu sampai boleh bawa korban tahun depan. Buat korban lagi, top up stok lagi. Kalau dah sampai peringkat macam tu, sedangkan di luar negara orang-orang Islam ada yang lebih memerlukan, ketika itu mereka kata lebihkan bahagian di luar dan buat sedikit sahaja bahagian di dalam negara. Melainkan kalau dalam negara tu orang yang memerlukan sudah pun mencukupi, maka boleh diberikan keutamaan untuk di luar. Ini berdasarkan, saya lebih setuju kepada pandangan ini sebab majoriti ulama semasa bila membincangkan tentang situasi hukum ni, sebab benda ni berlaku dalam konteks semasa kita. Jadi mereka kata harus hukum dia. Boleh kita buat di luar negara kerana memandang maslahat. Dalilnya berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, ketika mana Nabi SAW buat ibadat korban, Nabi pada mulanya larang sahabat menyimpan daging korban lebih daripada 3 hari. Dalam hadis sebut Nabi melarang kami simpan daging korban lebih daripada 3 hari. Dalam masa 3 hari tu Nabi suruh sahabat ambil daging korban, jangan simpan stok, bagi orang makan. Tapi balik tahun hadapan Nabi benarkan sahabat simpan. Jadi sahabat tanyalah, ya Rasulullah, dahulu kamu pernah melarang kami. Maka Nabi kata, dahulu aku melarang kamu disebabkan pada tahun lepas ada orang yang berhajat pada daging itu. Maka sebab itu aku menyuruh kamu menghabiskan dagingnya. Berdasarkan hadis ini, ulama semasa melihat kepada maslahah. Kalau kita rasa maslahah orang di luar negara, lebih dahsyat mereka tu tak pernah sentuh daging melainkan setahun sekali. Yang kita ni makan daging sampai kena stroke, sampai kena gout, sampai tengok muka pun dah asyik kena darah tinggi, keluar masuk hospital contohnya. Maknanya dah sampai tahap gitu, itu dah terlebih daging lah tu. Melainkan kalau kita rasa, kalau siapa yang mampu, saya cadangkan untuk khuruj minal khilaf, kita keluar dari khilaf, kita ambil sikit satu bahagian di tempatan kita dan kita ambil juga bahagian di luar negara. Ini adalah solusi yang paling terbaik. Wallahualam. Okey. Dan cakap pasal solusi ni, terus ada penonton kita, Nabilah Zailan. Dalam Easy Korban, ada buat korban untuk luar negara juga ke? Kalau ada, negara mana ya? Noktah, thank you. Soalan ni saya nak gabung Ustaz Mirul dengan kenapa, betulkah harga daging korban di Malaysia lebih mahal berbanding kalau kita buat korban di luar? Dan kenapa? Okey, baik. Nak jawab yang mahal ke yang mana soalan yang tadi tu? Mula-mula mana okey. Easy Korban buat tak luar negara? Kalau buat negara mana? Okey, baik. Untuk ialah untuk pengetahuan penonton, Easy Korban kita menawarkan perkhidmatan ibadah korban dalam dan luar negara. Dua-dua. Dalam dan luar negara. Betul. Dalam negara, tadi Imam Huda Hafiz dah terangkan tentang kelebihan, apa keutamaan, dan saya sangat menyokong tentang pelaksanaan ibadah korban dalam negara kerana dia adalah syiar agama Allah. Kita mesti hidupkan suasana Hari Raya Aidil Adha tu di kawasan kita dengan kita nak melaksanakan ibadah korban dalam negara. Okey, tapi kalau kita nak ulas tu panjang lagi lah, kalau tak sempat dan sebagainya. Dan sebab itulah kita buka juga penyertaan ibadah korban di luar negara. Kami juga di Easy Korban pada awal kalau tak silap saya 10 Syawal bermula pada awal 10 Syawal lagi kita dah iklankan, kita dah war-warkan tentang pelaksanaan ibadah korban dalam negara dulu. Kita utamakan korban dalam negara dulu. Sebab itu yang paling afdal. Kemudian kita tawarkan pula, barulah kita tawarkan pula korban di luar negara. Luar negara alhamdulillah sepanjang 14 tahun kita beroperasi, dan kita ada lebih kurang 35 ataupun 36 buah negara pelaksanaan di belah benua Afrika, di ASEAN ni semualah kebanyakannya, di benua Asia ni kebanyakannya semua negara-negara dah kita dah masuk. Kemudian di benua Afrika juga, di belah-belah Arab Saudi pun ada, di Palestin pun ada, tapi Palestin kita dah tutup, pelaksanaan Palestin ditutup. So kita ada 36 buah negara pelaksanaan. Baik, soalan yang kedua, murah itu kenapa beza harga dia? Okey, pertama sekali, kenapa harga di luar negara itu boleh jadi lebih murah? Pertama, negara-negara yang saya sebutkan tadi, 36 buah negara ni,
kebanyakan negara yang kita pilih adalah negara penternak, negara pengeluar haiwan kurban. Negara yang peternak lembu, kambing, memang stok dia memang banyak. Jadi kalau di Malaysia sendiri pun, kita pun import daripada luar negara. Sebagai contoh, okey, jadi kalau kata kenapa, jadi kita pertama sekali kenapa murah, kenapa luar negara lebih murah? Pertama adalah negara penternak yang kita pergi. Dan yang kedua, kalau kita nak buat perbandingan antara barang yang kita import luar negara dengan kita beli tempatan, mana lebih murah? Contohlah kalau kita beli daging frozen dekat supermarket. Kita beli daging frozen, kalau tak percaya esok try buat. Beli daging frozen, sekilo daging frozen lebih kurang 17-18 ringgit, daging frozen. Ini daging import. Tak kisahlah import daripada India ke Iran ke mana ke, itu daging import. Pergi pula pasar tani ataupun pasar pagi, beli pula daging fresh, daging tempatan. Sekilo berapa bandingkan harga dia? Daging import, daging daripada luar negara dengan daging tempatan. Mana lebih mahal? Itulah perbandingan kita nak sebut korban di tempatan dia jadi mahal sebab dia di sudut pengurusan dan sebagainya, harga kita di sini. Itu the market dia. Di luar negara kita pergi terus berjumpa dengan ataupun pergi berada di negara pengeluar ataupun peternak korban. Okey. Satu lagi saya nak buat perbandingan, kalau kita sekarang kita PKP, banyak orang duduk rumah, orang suka shopping online. 877 apa semua kan. Kebanyakannya orang yang meniaga online ni, barang online ni atas talian ni, dia pun ambil stok daripada luar negara sebab luar negara murah. Dia ambil stok daripada, contoh nak beli tudung, nak beli kain baju ataupun nak beli barang-barang spare part dan sebagainya, dia ambil stok daripada luar negara. Bawa masuk Malaysia, import, dia ambil borong satu kontainer ke satu bak tu, lepas tu dijual pieces satu jual dengan harga dia. Dia akan jadi lebih mahal, dia boleh markup harga di situ. Jadi itulah perbandingan nak kita bagi faham kenapa beza harga dalam negara dan luar negara. Kalau luar negara tu kita pergi terus tempat dia, negara penternak, dan dalam negara ini sebabkan mahal, sebab inilah keadaan ataupun lembu tempatan yang ada pada masa ini. Pergilah mana-mana, kata mahal, pergilah mana-mana kandang, mana-mana peternak sekalipun, tanya berapa harga seekor lembu. Itulah rate yang kita bagi. Sama juga dengan pelaksanaan ibadah kurban yang dianjurkan oleh izin kurban untuk korban dalam negara ataupun dalam Malaysia. Itu jawapan saya, insya-Allah. Kalau gitu Ustaz Mirul, sebab sekarang ni rakyat poket tengah kering. Tapi dia orang nak buat korban juga. So apa pilihan yang ada? Baik. Awal tadi masa mukadimah saya sebut 4 syarat pelaksanaan ibadah kurban. Pertama, Islam, baligh, akil ataupun berakal dan mampu. Kalau kita mampu, sunat kita melaksanakan ibadah kurban. Mampu, syarat dia mampu. Kalau kita tak mampu ataupun terkeluar daripada syarat kemampuan ini, maka kita tidak disunatkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Tetapi dengan kesungguhan kita yang ada, dan kita pun memang setiap tahun tak pernah miss ibadah kurban. Ini memang bagus, ini memang dituntut, tak pernah miss. Sebab Nabi kata fi kulli amin udhiyatin, kurban ini kena ulang-ulang, buat setiap tahun. Memang tak miss. Cuma tiba sekarang ni pandemik ataupun COVID, musim PKP dan sebagainya menyebabkan ekonomi kita agak terganggu. Jadi kita ada keperluan yang lain yang perlu dipenuhi berbanding kita nak melaksanakan ibadah kurban. Tapi nak sangat buat ni. Jadi bila nak sangat buat ni, kita ada alternatif. Sebab tu kita buka alternatif. Korban dalam negara, korban luar negara, ada alternatif. Luar negara ni harga dia lebih rendah sikit. Jadi jangan sampai tak buat korban langsung. Sebab dalam kaedah Islam kata apa? Ma la yadriku kullu la yatruku. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Betul. Kita nak cari yang sempurna, kita nak buat yang betul-betul afdal tempat kita. Duit tak ada ni. PKP ni nak beli susu anak, lampin apa semua kan. Kita sendiri pun nak makan, kerja pun work from home dan sebagainya. Duit tak ada, tapi nak bersungguh-sungguh buat korban. La yatruku kullu. Jangan tinggal, jangan tak buat langsung. Ambil alternatif, ambil yang lebih rendah, lebih kurang dia punya bebanan dia, tetapi dalam masa yang sama kita dapat juga mengambil kesempatan buat ibadah korban pada tahun ini. Jadi sempurna, selesai masalah, insya-Allah. Betul juga. Aku tak mampulah beli dalam negara, terus tak buat. Walhal ada alternatif lain.
Okey. Dia bukan satu dia pertama bukan satu tak mampu di sebelum harga. Sekarang ini pun kita dah masuk 1 Zulhijjah. Tadi tengok kat berita lah, kita raya pada 20 hari bulan Julai. Dah umum dah. Kita dah masuk 1 Zulhijjah, dah dekat anak raya ni. Minggu lepas saya telefon Nazir masjid, tanya berapa ekor? 8 ekor. Ada kosong ke tak? Penuh dah. Minggu lepas lagi dah penuh dah. Jadi masa sekarang kita yang cuma ada sekarang ni adalah alternatif. Korban di luar negara. Yang dalam Malaysia semua dah full. Dalam Malaysia semua dah full. Ya, boleh saya katakan kebanyakannya. Jadi Malaysia. Jangan sampai tak buat. Dahsyat Malaysia. Walaupun PKP, korban laju je insya-Allah. Mana-mana masjid, mana-mana Korea, alhamdulillah. Kita sangat teruja lah. Alhamdulillah. Walaupun kita susah, ramai yang poket kering, tapi kesanggupan berkorban, memang berkorban sungguh Imam Huda Hafiz. Betul. Okay. Ustaz Hafiz, saya nak pergi jauh sikit Ustaz. Sekarang ni Saudi dah umumkan tak boleh pergi ke Mekah, tak boleh menunaikan ibadah haji. Macam mana kedudukan orang yang dah layak untuk pergi haji tapi tak boleh pergi haji, satu. Dan walaupun mereka tak boleh pergi haji, adakah ibadah korban ni boleh menggantikan fras dia tak dapat tunaikan haji? Apa nasihat Ustaz Hafiz? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya teringat tentang buat ibadah korban di tempat kita kan, sebab saya tadi awal tadi pun kita dah cerita tentang kisah Nabi Ibrahim, ya. Dan kita kena ingat Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah korban pun anak yang paling dia cintai, anak yang paling dia sayang, anak yang pertama dia. Dan dalam Quran pun Allah Taala sebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan berjaya mencapai kebajikan dan kebaikan yang tertinggi sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Sebab tu konsep korban ni, kita tak nama korban kalau kita awal-awal lagi cari yang murah. Kita bandingkan antara syarikat-syarikat yang uruskan ibadah korban ni, kita ada satu mindset untuk cari yang murah. Saya tak salahkan kalau orang cari murah sebab dia memang tak mampu, tak apa. Itu kita faham. Yang lebih menyedihkan, kadang-kadang orang-orang elit duduk di tempat-tempat elit tapi ambil peluang ruang untuk cari yang murah juga. Jadi saya tak faham lah bagaimana kita memahami konsep korban itu sendiri, ya. Sedangkan jelas dalam Quran beri infak benda yang paling kita sayang, maknanya yang terbaik. Macam mana Habil membuat korbannya, memberikan kibash yang terbaik sehingga Allah menerima korbannya berbanding Qabil, ya. Kemudian juga kita tengok macam mana Usamah bin Zaid memberikan kuda yang dia paling sayang dalam medan perang, dalam sebab nuzul ayat tadi. Begitu juga Abu Talhah memberikan kebunnya Bayruha kepada Nabi SAW untuk diinfakkan sehingga Nabi suruh infak kepada ahli keluarganya yang miskin. Baik, maka balik tadi, kalau sekarang ni kita dah tak boleh pergi haji, ya, tak apa. Apa yang kita niat, apa yang kita simpan, kita dah daftar, kita dah dapat pahala di segi sudut itu. Kerana Nabi sebut wa innama likulli imri'in ma nawa. Di segi nawa itu pahala itu dah dapat dah. Dan Nabi sebut faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamilah. Siapa yang dah berazam buat satu benda baik tapi tak dapat, dah ambil vaksin, dah apa tiba tak dapat, dia tetap dapat pahala satu dah kat situ. Okey. Tapi ini bermakna bukanlah berarti kalau tak buat haji, apa lagi benda yang dituntut pada orang yang tak boleh menaikkan haji? Puasa hari Arafah. Orang yang mengerjakan haji tak disyariatkan dituntut puasa Arafah, jadi kita boleh puasa Arafah. Orang yang mengerjakan haji pun sebenarnya mereka boleh buat korban di sana. Jadi takkanlah masa buat haji pun kita boleh melakukan ibadat korban, takkanlah bila kita tak dapat buat haji kita tak buat korban. Ya, jadi ini satu kerugian lah. Ya, satu kerugian sebab dia adalah merupakan sunnah para anbiya, bukan sunnah Nabi Muhammad SAW saja, tapi surah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Maka kalau boleh kita ambil peluang untuk menyuburkan, terutamanya tadi sebut musim pandemik. Dan saya minta sangat-sangatlah kalau siapa yang buat korban tempatan ni, siapa yang jadi peserta, saya minta sangat-sangat dalam suasana pandemik, kita yang mampu pergi beli daging kat pasar malam, kat pasar tani, kat pasar pagi, tak payahlah ambil bahagian korban. Ya, memang Quran bagi peruntukan. Allah kata fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kita boleh ambil 1/3. Tapi apa salahnya dalam musim pandemik ni
kita tengok ramai orang tak boleh makan daging, ya. Kita bila-bila masa boleh keluar, boleh order Grab food, boleh order Panda food, sampai panda pun banyak kali dah datang rumah kita. Panda pun dah kenal lah kita macam mana, rupa pun macam panda dah, hidup PKP ni dah badan pun jadi macam panda. Jadi nak ceritakan, ambil lah peluang ni, bahagian kita 1/3 tu kalau nak ambil pun ambil kadarnya saja, lebihan tu kita infakkan. Kita infakkan bagi kat jiran, bagi kat orang yang lebih memerlukan. Saya rasa itu adalah lebih besar manfaatnya, insya-Allah. Allahu Akbar. Insaf saya Ustaz. Terus batal niat nak ambil bahagian daging. Okey, Ustaz Hafiz, sebelum kita pergi lebih lanjut, ada soalan dari Nabila Zailan. Dia kata nak tanya tentang ibadah korban. Biasa ada 7 bahagian. Contoh satu bahagian tu kita share dengan kawan, satu bahagian 750. Share dengan kawan 5 orang. Jadi seorang jadi 150. RM 150 tu kita share pula dengan family 3 orang. Apa? Jadi seorang RM50. Boleh ke dia punya kautim tu? Ustaz Hafiz boleh nampak dia punya matematik tu? Masya-Allah. Ini guru matematik ke ni? Dia punya memang kerjasama sungguh. Soalnya boleh ke korban macam tu Ustaz? Dia kautim, dia kacuk duit Allahu Akbar. Okey, kalau ikut dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut tujzi'u al-budnah wal baqarah bis-sab'. Maknanya bagi unta, bagi lembu, dia ada 7 bahagian. Kalau kambing 1 bahagian. Dan yang ulama bincang, dia kena 1 bahagian tu 1 peserta. Cuma di sana ada perbahasan. Yang ulama bincang, boleh tak 1 bahagian tu dia nak niatkan untuk dirinya dan ahli keluarganya. Itu ada khilaf yang panjang di kalangan ulama, ada perbahasannya. Tapi wallahu a'lam, mengikut pendapat yang rajih, yang saya rasa itu pendapat yang lebih kuat, mengatakan dalam 1 bahagian tu dia boleh letak nama dia dan diniatkan juga untuk ahli keluarganya. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, Nabi menyembelih dalam riwayat Bukhari, Nabi menyembelih 2 ekor kibas yang bertanduk berwarna putih, dan Nabi kata satu ini, kambing ini adalah untuk aku dan ahli keluargaku, dan satu lagi kambing ini adalah untuk umatku. Jadi umat tu maknanya ramailah, ramailah untuk 1 bahagian. Ya. Walaupun ada juga pendapat di sana, ulama kata 1 bahagian itu tidak boleh dikongsi secara beramai-ramai. Maknanya 1 bahagian 1 penama, 1 bahagian 1 penama. Jadi untuk 7 bahagian 7 penama lah. Jadi tak boleh daripada 1 bahagian tu beradanya beramai-ramai orang bawah tu. Jadi kalau nak ambil juga pandangan, contoh kalau orang tu kata sampai nak kena sharing banyak pula macam tadi kata kan, sampai dia pecah pula. So kalau ikut pendapat ulama yang tak benar, dia kategorikan orang tu dah tak mampu lah. Dah dikira tak mampu lah tu. Ya? Tetapi saya boleh buat begini. Sebenarnya apa salahnya kalau kita buat rotation. Katakan kita buat collection, okey, tahun ni 750. Kita kumpul duit, kita letak tahun ni nama fulan. Tahun depan kita kumpul duit macam dia butuh. Kita bagi hadiah kat orang tu, letak penama orang tu pula buat korban untuk keluar daripada ruang khilaf ni tadi. Lagi power. Itu jadi adalah peluang semua orang merasa kan. Ataupun dia keluarkan satu duit, tak apa, dia dahulukan duit dulu 750. Dia bagi untuk ambil 1 bahagian korban, dia niatkan diri dia dan juga ahli keluarga dia. Diri dia dan ahli keluarga dia. Tapi tak boleh pergi ke kawan-kawan semua tu. Sebab dalam hadis tu sebut untuk dia dan tanggungan saja. Nak pergi campur orang luar tu, kita dah kira jauh dah. Diri dia dan keluarga dia. Kata kalau depan dia dah bayar 750, dia dah dahulukan, tiba-tiba anak-anak dia kata terima kasihlah ayah ke apa ke, dia bagi balik duit tu sebab dia nak dapatkan bahagian itu tadi, maka dari segi pahalanya mereka semua dah dapat dah. Cuma dari segi duit tu kita kira sebagai sedekah lah. Kalau dia terima pun itu sebagai satu sedekah lah untuk dia. Okey, so harap terjawab soalan tu. Okey, kita ada pula Mat Alip. Tapi yang ni tak boleh belah. Dalam banyak-banyak soalan, yang ni tak boleh belah. Prediction Brahmi untuk final Euro. Sempat. Sempat. Ustaz Miro, siapa Italy ke England? England.
England. Mahmud Hafiz. Tak tahu lah, main kat Wembley pula tu. Main kat Wembley pula tu kan. Nampak tahu tu Ustaz Hafiz tu. Okey, soalan sebenar Ustaz Amirul. Baik. Okey, harga diizi korban bagi satu bahagian ialah 320 untuk luar negara. Dan adakah harga bagi seekor lembu adalah sama bagi semua 36 negara yang terlibat dengan penyembelihan? Contohnya di Malaysia, harga bagi satu bahagian korban lembu adalah berbeza kerana mengikut besar ataupun berat seekor lembu. Bagaimana di luar negara? Dengan kaedah mana pihak izi korban menyelaraskan harga bagi satu bahagian iaitu 320? Kerana mungkin harga lembu juga berbeza-beza di luar negara. Mohon pencerahan. Silakan Ustaz Amirul. Baik, yang bertanya tadi Mat Alip Okey, soalan yang bagus juga. Okey, kita jawab di sini penyertaan ibadah korban di luar negara memang kita fixkan ataupun kita tetapkan satu harga saja. Jadi satu harga ini RM320 ni kita nak sebut dia bukan harga lembu korban. Dia adalah harga satu perkhidmatan korban. Saya suka bawa contoh dengan pakej umrah juga. Kita beli pakej umrah yang ada RM4,000, RM5,000, RM6,000. Dia adalah harga pakej korban. Ada yang dapat beg, pakej umrah. Ada yang dapat beg, ada yang tak dapat beg, ada yang dapat air Zam-Zam, ada yang dapat hotel jauh, dekat dan sebagainya. Dia merupakan harga pakej, harga satu perkhidmatan. Begitu juga yang kita tawarkan dalam izi korban, RM320 untuk satu bahagian lembu korban di luar negara, itu adalah merupakan harga perkhidmatan korban. Jadi dalam harga perkhidmatan korban ini merangkumi semua, merangkumi sembelihan, lapah, agiha dan sebagainya, pengangkutan. Kalau kita nak detailkan setiap negara, dia akan jadi lebih rumit. Contoh, kalau kita jual ataupun kita tawarkan harga pada lembu korban, jadi kita nak kena asingkan pula lembu berat di sekian kena harga sekian, lembu di sekian sekian. Jadi dia, bila orang buat pembayaran, customer kita ni ramai, pelanggan kita ni ramai. Jadi bila orang buat pembayaran, tengok harga 320. Ini lembu yang berat mana? Grade mana? Ini untuk negara mana pula? Jadi dia akan banyak masalah di situ. Sebab tu kita fixkan satu harga dan ini kita katakan sebagai adalah satu harga perkhidmatan korban yang merangkumi semua benda yang kita bekalkan dan sebagainya dengan laporan lengkap dan sebagainya. Itulah satu harga perkhidmatan korban. Macam saya sebutkan tadi, itu juga dengan harga pakej umrah yang kita beli. Sebab apa mahal? Hotel macam ni sebagainya. So itu perkhidmatan dia. Jadi itu sebab kita letakkan satu harga yang tetap. Diselaraskan mengikut servis. Betul. Okey. Ini untuk Imam Muda Hafiz. Nama dia Hafiz Firdaus. Hafiz bertanya, Hafiz, ada dalil Rasulullah buat korban kambing untuk diri sendiri, ahli keluarga dan untuk umat. Apakah maksud korban Rasulullah untuk umat? Jadi kita dah terlepas untuk buat korban ke? Sedap tu. Nombor 2, korban Nabi untuk umat, adakah ini bermaksud kita dibolehkan untuk buat korban untuk meninggal dunia kerana umat Nabi Muhammad pastilah termasuk yang telah mati? Uish, dia punya critical thinking Ustaz Hafiz boleh nampak soalan kebab Silakan Ustaz Hafiz. Okey, baik. Tadi dia soalan ni lebih kurang dalam bab kalau kita bincang dalam bahasa fiqh, dia masuk bab al-ishtirak fil udhiyah. Maknanya perkongsian dalam bahagian bahagian-bahagian dalam korban. Sebenarnya ini perbahasan dia banyak di kalangan para ulama. Ada ulama kata tak boleh mengikut bahagian yang ditetapkan kerana hadis yang kata bahagian ditetapkan itu lebih sahih. Ada yang kata boleh berdasarkan kepada perbuatan Nabi SAW yang mana Nabi buat untuk satu bahagian kongsi untuk ahli keluarganya. Cuma saya lupa tadi nak letakkan note, kita boleh kongsi ada beberapa syarat ulama letak. Pertama, mesti orang tu paling kurang dia duduk satu rumah dengan kita. Contoh, katakanlah Bro Amin yang duduk sekali dengan kat rumah sekali adik. Adik. Jadi nak buat untuk Bro Amin sendiri dan adik dalam satu bahagian. Boleh. Sebab duduk dalam rumah yang sama. Ya. Kalau adik duduk Sarawak tak boleh? Kalau adik duduk Sarawak, Sabah tak boleh? Tak boleh. Dia dikira tempat yang mustaqil, pendapatan dia pun berasingan, tak makan sekali. So itu syarat bagi yang kata boleh berkongsi lah. Bagi yang kata tak boleh, itu memang tak boleh lah. Okey. Apa maksud Nabi SAW kata Nabi buat korban untuk umatnya? Maksudnya ada ulama bahas iaitu kepada umatnya yang tidak mampu melakukan ibadah korban. Tapi apakah maksudnya bila Nabi dah buat korban untuk umat yang tak mampu,
apakah itu bererti kita tak perlu buat korban? Maksud kat sini bagi yang tak mampu, yang mampu buatlah. Bukannya yang bukan Nabi buat tu kepada semua umatnya. Maksudnya dekat sini bagi umatnya yang tidak mampu. Yang mampu kena buat. Jangan berlakon jadi tak mampu pula. Kan? Jadi kita kena buatlah, kerana itu adalah tuntutan. Tapi kalau memang dia ni macam mana pun memang tak mampu, contoh orang, bukan semua orang miskin, yang dia memang tiap-tiap tahun dia itu jadi penerima daging korban, bukan menjadi peserta daging korban. Tiap-tiap tahun memang hidup dia macam tu, susah, dia tak dapat. Tapi kadang yang saya sedih, yang peserta daging korban tu, dia pun beratur 2 kali juga, beratur nak ambil daging lebih tu. Dia pula berlakon jadi macam B40 pula. Ya, patutnya dia M40, dia berlakon jadi B40. Masalah tu. Dan B40. Bagi umat yang tak mampu, memang kalau dia balik di hari akhirat, dia tetap dapat pahala korban. Nombor 2, ada ulama tafsir, maksud Nabi buat tu dari segi pahala. Tetapi tuntutan korban itu tetap dituntut. Cuma dari segi pahala dia dapat. Dan yang ketiga, ulama istinbat hukum dari situ, boleh berdasarkan hadis ni mengikut pandangan majoriti mazhab mengatakan boleh buat korban pada orang yang telah meninggal dunia. Kerana sudah pasti orang umat Nabi itu termasuklah yang tak mampu, yang dah meninggal, barulah dia dapat pahala tu. Melainkan dalam mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i kata tak boleh buat melainkan jika diwasiatkan sahaja daripada hartanya itu. Tapi masih ada ruang khilaf. Majoriti mazhab kata boleh buat untuk si mati kerana dia sebahagian daripada bentuk sedekah. Allahuakbar. Tu dia, kalau kita lihat keluasan fiqh, kita rasa masya-Allah dahsyat. Okey, Ustaz Mirul, Mak Alip ni boleh tahan soalan dia malam ni. Apakah hukum melakukan ibadah korban bagi anak yang belum baligh? Anak yang masih belum pandai berniat korban. Terima kasih. Dia rangkum juga dengan soalan yang ni boleh tahan juga, dia buat karangan tu. Apakah hukum jika saya sebagai peserta korban izi korban tidak membuat lafaz akad bersama pendaftar ejen? Hanya sekadar berniat korban sahaja. Adakah sah korban bagi diri saya? Maaf kerana banyak soalan. Terima kasih kerana Tuan sudah menjawab soalan tadi. Kita akan jawab, Mak Alip, jangan risau, sebab orang nak buat ibadah ni kita akan bantu. Baik. Okey, Ustaz Mirul. Soalan yang pertama tadi, adakah kita boleh melaksanakan ibadah korban anak yang belum balik? Baik. Kita sebutkan tadi syarat betul syarat melaksanakan dia tambah satu lagi. Tambah lagi, okey. Kata anak korban untuk anak dalam kandungan. Tu dia. Okey. Baik, kita gabungkan terus. Gabungkan. Okey. Kita sebutkan awal tadi, syarat ataupun kelayakan untuk nak melaksanakan ibadah kurban ini, Islam baligh, cukup umur, berakal dan juga mampu. Yang Islam tak payah cerita lah, Islam. Cuma Islam ni pun kita kalau kita nak syarah jadi panjang. Kita ambil sikit, saya ambil sikit. Kalau kata ada orang yang bukan Islam datang nak bagi lembu hadiah kepada kita untuk buat kurban, kurban tetap boleh dilakukan tapi kena letak atas nama orang yang Islam, yang beragama Islam. Okey, itu selesai. Yang kedua, syarat yang kedua, baligh, cukup umur. Cukup umur ni baru dia melayakkan dia untuk melaksanakan ibadah kurban. Kalau anak yang belum akid baligh, kalau anak yang masih lagi dalam kandungan, tidak dituntut untuk melaksanakan ibadah kurban, tetapi harus untuk melaksanakan ibadah kurban ke atas anak kecil, anak-anak kita dengan tujuan, dengan niat untuk didikan. Jadi kalau setiap tahun, bayangkan kalau setiap tahun kita buat kurban untuk kita, untuk isteri kita, lepas tu untuk anak-anak kita, tapi kita ajar dia. Kita bagi tahu dia, tahun ni, sekarang ini adalah musim kurban. Tak lama lagi, 10 hari lagi nak raya Adil Adha. Jadi kalau raya Adil Adha ni ada pelaksanaan ibadah kurban. So kita didik dia. Kita pun ada kemampuan, so kita dah buat untuk diri kita dah buat untuk isteri kita buat untuk anak-anak kita, dan dalam masa yang sama jangan tinggal didikan. Sama juga dalam ibadah solat, dalam ibadah-ibadah yang lain. Dalam ibadah solat kita pun bentar sejadah semayang kat rumah sekarang ni kan, dengan keluarga, anak kita semua kita panggil je, walaupun ditongging macam tu dengan pampers dia apa semua, dia semayang juga, tapi untuk tujuan didikan. Dalam bab agama ini mesti betul didahulukan dengan tarbiyah. Lepas tu barulah sampai sedikit sendiri. Bila dia dah faham korban ini mesti buat setiap tahun, lama kelamaan bila sampai umur dia cukup umur, dia akan terbiasa. Macam kita, kalau kita ajar anak kita setiap tahun, bila raya Aidilfitri pergi minta duit raya, kan, dekat atuk nenek dia, dekat jiran dia, nak duit raya. Kita dah ajar anak kita macam tu. Nanti pergi beraya rumah sana dapat duit raya, telefon nak pergi rumah atuk dapat duit raya.
benda tu kita dah jadikan sebagai tradisi. Jadi bila dah besar pun, dah besar, kau dah besar panjang, dah kerja bertakkan, dah minta lagi duit raya. Benda tu dah set dalam mindset kita. Jadi kita nak ubah. Dalam ibadah juga begitu sama. Kita nak terapkan tarbiyah itu sejak dari kecil. Korban itu boleh mula daripada kecil. Walaupun hukumnya harus, tidak disunatkan kerana syarat tadi balik. Tetapi kita boleh mulakan sebagai tujuan ataupun dengan dengan niat untuk didikan. Kena ajar pada anak kita supaya dia terbiasa dengan ibadah korban. Jadi dia boleh latih sampailah dia cukup umur, dia akan buat nanti, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Jawab terjawab insya-Allah. Yang lafaz tadi Ustaz? Yang mana soalan dia? Yang ni. Apakah hukum? Yes, dia tak buat lafaz akad bersama pendaftar ejen. Dia sekadar berniat korban je. Boleh ke hidup? Okey, baik. Dalam kaedah fiqh ataupun dalam kaedah ibadah korban ini, akad ini hukumnya sunat. Tetapi bagi orang yang mewakilkan pihak lain. Sebagai contoh, kalau saya buat korban di masjid karya saya mewakilkan tukang sembelih, saya mewakilkan AJK masjid, saya mewakilkan tuan imam dan sebagainya. Maka kita perlu buat akad. Kata ini duit untuk korban, bukan untuk akikah, bukan untuk buat kenduri, bukan untuk apa-apa. Ni duit untuk, so akad itu hukumnya sunat. Tetapi perlu dia buat untuk nak meyakinkan dan nak mengesahkan transaksi itu adalah transaksi korban, bukan untuk tujuan, bukan untuk tujuan yang lain. Begitu juga kalau kita buat dengan ejen, dengan syarikat-syarikat mana ataupun dengan NGO juga, akad kalau diisi korban, kita sediakan akad. Kita sediakan lafaz akad itu dalam bentuk teks dan sebagainya supaya kita dapat yakin inilah transaksi yang kita buat ni semata-mata dengan tujuan untuk niat korban. Ini tujuan dia apa? Korban, harganya berapa, sekian, siapa pesertanya, nama sekian bin sekian ataupun si fulan bin sebulan. So benda itu jelas, transaksi kita itu jelas, barulah ibadah korban kita mudah-mudahan sempurna dan diterima oleh Allah SWT, insya-Allah. Right. Guys, nampak padu ke tak padu jawapan Ustaz Amirul? Inilah penasihat syariah izi korban. So sebab tu saya tanpa rasa segan silu, saya letak dekat ruangan komen tu, saya dah pin siap-siap. Sesiapa yang nak melakukan ibadah korban bersama izi korban boleh klik dekat link yang saya bagi tu. Anda akan terus disambungkan ke WhatsApp izi korban untuk dipermudahkan urusan bagi melaksanakan korban. Dan anda boleh pergi ke website yang saya letak dekat bawah tu, di ruangan kat bawah, website easykorban.org dan juga telefon di 013-3186-984. Okey, Ustaz Hafiz, last but not least Ustaz. Bolehkah kita mensedekahkan pahala korban untuk orang yang sudah meninggal? Menyedekahkan pahala korban. Ya. Okey, baik. Kalau sekiranya orang yang dah meninggal, kita nak buat korban atas nama dia, itu dikira kita sedekahkan pahala korban tu pada dia lah. Dengan cara kita melakukan ibadah korban atas nama orang yang meninggal itu. Maknanya bila kita buat korban atas nama orang yang meninggal, berarti pahala itu akan diperolehi kepada orang yang meninggal tadi. Misalnya contoh, umpama kiasnya kepada macam kita beli makanan, kita beri orang makan, kita niatkan atas nama orang yang meninggal, maka pahala itu juga akan diperoleh oleh orang meninggal. Jangan salah faham, jangan ada orang dia faham dia buat korban atas nama dia. Betul? Korban atas nama dia. Pahala dia nak pada orang meninggal. Sebab apa? Yang hidup dia kata dia nak daging je, pahala dia tak nak. Pahala dia orang mati, dia nak daging saja. Yang ni lawyer buruk lah. So dia paling asas kena buat atas nama orang dah mati tu. Ya. Lagi pahala tu akan dapat pada orang meninggal. InsyaAllah. Ataupun dengan cara lain, kita guna harta yang ditinggalkan oleh orang meninggal tu untuk kita buatkan korban atas nama dia pun samalah. Okey, cantik. Okey, Ustaz Amirul, apa pesanan Ustaz Amirul kepada yang sedang menonton? Sebab program kita malam ni dia bukan setakat ni je. Lepas ni kita akan buat kat YouTube, kita akan cut jadi kapsul yang mudah supaya pesanan Ustaz Amirul sampai ke seluruh Malaysia. Pesanan dalam kita nak menyambut Hari Raya Korban, Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Aidil-Adha. Fadhal Ustaz Amirul. Baik, pesanan saya juga menjawab soalan komen yang saya nampak lah, perlu ke buat korban tiap tahun atau seumur hidup sekali. So saya nak jawab dalam bentuk pesanan. Pesanan akhir. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, riwayat Ibnu Majah, Nabi kata, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin udhiyatin fi kulli amin udhiyatin. Wahai sekalian manusia, Nabi kata,
pastikan setiap ahli rumah kamu itu melaksanakan ibadah kurban fi kulli amin, pada setiap tahun. Jadi jelas Nabi sarankan kepada kita ibadah kurban ini mesti dilakukan pada setiap tahun. Dan kenapa mesti buat setiap tahun? Kerana ibadah kurban, kerana raya Aidil Adha ini dianjurkan ataupun berlaku pada setiap tahun. Bulan Zulhijjah ini datang pada setiap tahun. Sama juga bulan Ramadan. Ramadan datang setiap tahun. Puasa pun kena puasa setiap tahun. Syawal datang setiap tahun. Kena raya setiap tahun. Itu juga Aidil Adha datang setiap tahun. Dan kurban mestilah kita melaksanakan pada setiap tahun berdasarkan hadis saranan Nabi SAW. Dan pesanan terakhir saya, buatlah ibadah kurban di mana saja anda berada, dengan apa cara sekalipun. Cuma kita nak pastikan diri kita jangan terlepas peluang untuk kita nak melaksanakan ibadah kurban. Dan dalam ibadah kurban ini, yang paling penting, yang paling afdal, yang Nabi sebutkan dalam hadis yang lain juga Nabi sebut, kata apa? Orang yang melaksanakan ibadah kurban ni ada kebajikan pahalanya, Allah ampunkan dosa. So dalam masa yang sama kita ambil kesempatan, kita buat ibadah kurban dalam bulan yang mulia, dalam bulan Zulhijjah ini. Esok kita masuk 1 bulan Zulhijjah. Dalam bulan yang mulia, dalam masa di samping kita melaksanakan ibadah kurban, jangan lupa untuk kita berdoa. Selain daripada kita berpuasa sunat bulan Zulhijjah, kita tidak memotong kuku dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama banyak-banyakkan berdoa. Sekarang kita berada dalam saat genting ni. Semalam pun 9,000 kes, hari ni pun 9,000 kes. Kita dah memang betul-betul susah sebenarnya. Ramai yang susah. Jadi dalam keadaan susah ni, kita hanya mengharapkan bantuan dan kasih sayang daripada Allah. Jadi apa yang kita ada? Yang ada adalah doa. Kerana ulama kata doa ini lebih kuat daripada takdir Allah. Doa ini mampu untuk mengubah takdir Allah. Jadi kalau kita berdoa dengan bersungguh-sungguh melalui perantaraan pelaksanaan ibadah kurban yang kita buat, mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah, dengan berkat ibadah kurban yang kita lakukan ini, dengan doa yang kita minta Allah selamatkan kita, jauhkan kita dari COVID sebagainya, ampunkan dosa kita dan bersihkan bumi Malaysia kita ini daripada COVID, mudah-mudahan itulah menjadi mujarab ataupun mustajabnya doa kita dengan kita nak melaksanakan ibadah kurban. Jadi jangan tinggal, buat kurban pun jangan tinggal, dan doa dalam kita nak melaksanakan ibadah kurban jangan kita tinggalkan. InsyaAllah mudah-mudahan sama-samalah kita dapat amalkan, insyaAllah. Masya Allah. Imam Muda Hafiz, kita ada antara penonton yang merindui Imam Muda Hafiz. Dia kata lama tak nampak Imam Muda Hafiz. Ini mungkin antara penyokong sewaktu Imam Muda musim kedua dulu. Okay Ustaz. Ustaz Hafiz, apa pesanan? Sebab kita tahun ni kita menyambut Hari Raya Aidil Adha macam tahun lepas, of course. Tapi Malaysia ni sejak bila kita meriah Hari Haji kan? Biasanya Malaysia ni Aidilfitri kita meriah. Tapi kalau di negara-negara luar, Aidil Adha lah antara yang meriah. Ustaz, pesanan pada rakyat Malaysia, silakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya kita kena syukur pada Allah Ta'ala sebab kita masih lagi diberikan peluang untuk masuk pada 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah, yang mana Allah bersumpah dalam Quran walayalin ashr, dan juga Nabi sebut tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada amalan yang dikerjakan pada 10 yang terawal di bulan Zulhijjah. Jadi antara amalan yang boleh kita manfaatkan, yang saya pesankan supaya kita kena buat taubat nasuha, banyakkan istighfar, kerana Allah sebut fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu pada bulan haram. Kemudiannya kita jangan tinggal puasa Arafah, ya. Dalam masa yang sama juga takbir, ya, memandangkan kita sekarang ni tak ada dah takbir di masjid dan surau, ya. Sebab orang kita ni kalau imam tak buat, dia tak buatnya sendirinya. Jadi duk harap kata imamnya. Jadi kalau boleh kita pada pagi subuh Arafah tu kita dah mula takbir raya, kita suburkan takbir pada hari yang mulia ini. Dan masa yang sama Nabi sebut tidak ada hari yang lebih baik pada hari yang ke-10 Zulhijjah. Amalan yang paling terbaik dan cinta oleh Allah melebihi daripada ibadah korban. Jadi itu antara beberapa amalan yang boleh kita usahakan, sebab kata Ibn Rajab 10 hari terawal di bulan Hijjah ni adalah dipanggil pesta ibadah kerana dia menggabungkan semua rukun Islam. Dia ada puasa, dia ada solat, iaitu kita solat raya, kemudian dia ada puasa, iaitu puasa Arafah, kemudian dia ada sedekah, iaitu bukan dalam bentuk zakat tapi sedekah dalam bentuk ibadat korban, kita sedekahkan daging, dan dia juga ada haji. Tapi oleh kerana kita tak dapat buat haji, jadi kita boleh juga buat amalan-amalan yang mendapatkan pahala haji dan umrah seperti solat isyraq, yang kita jangan tinggalkan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah.
Ustaz Hafiz, jazakallahu khair. Ustaz Mirul, saya terlupa satu benda. Sebab kan salah satu sunat bila kita buat korban, kita kena tengok sendiri ibadah korban tu. So kepada mereka yang buat ibadah korban luar negara, dia nak tengok macam mana. Isi korban praktis macam mana? Okey, baik. Dia macam mana sekalipun kita berbalik pada hadis Nabi SAW, Nabi kata, Nabi pernah berpesan kepada Fatimah, Nabi kata apa? Qumi ila udhiyatika fashhadiha. Nabi kata, kamu keluar daripada, bangunlah wahai Fatimah, keluar dan pergi melihat haiwan korban kamu, fashhadiha. Saksi dengan mata kepala. Kalau, macam kita sebutkan tadi, kalau kita mampu buat korban tempatan di tempat kita, karya kita, dan kalau kita dapat hadir, itulah korban afdal, korban yang terbaik. Tetapi kalau kita buat korban di luar negara, ada orang kata, boleh tak kalau pakai live apa? Dia live dia tak kira. Live ke tengok video apa, tak kira. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak hadirkan diri itu macam mana? Kita hadirkan pada korban tempatan. Kalau tak dapat, kita hadirkan suasana semangat korban itu pada pagi hari raya dengan yang sebutkan tadi, dengan bertakbir. Sebab sunat antara sunat dalam melaksanakan ibadah korban itu takbir. Takbir raya ke takbir lah banyak-banyak kat rumah. Bayangkan kalau kita sekarang ni duduk berada dalam suasana ibadah korban. Jadi syiar tu kita tak dapat buat, mungkin sebab PKP dan sebagainya, nak pergi masjid tak boleh apa semua. Jadi kita nak hadirkan diri kita dalam bentuk demikian. Tetapi balik pada hukum tadi, memang kalau yang afdal itu yang kita dapat saksi dengan mata kepala kita. Tetapi jangan sampai kita tak buat langsung kerana kita tak dapat nak tengok sendiri, tak dapat, jangan kita rasa kecil tak buat langsung. Jadi ambillah jalan yang lebih mudah supaya kita dapat melaksanakan ibadah korban walau macam mana sekalipun, jangan sampai terlepas peluang. Itu kalau kita tengok mazhab yang lain ataupun bangsa yang lain yang bermazhab Hanafi, mereka ini susah macam mana sekalipun, ada yang sanggup jual rumah dan sebagainya untuk nak melayakkan dia buat korban sebab dia sangat-sangat bersungguh-sungguh. Macam Imam Muda Hafiz kata tadi, waktu inilah Allah himpunkan segala amal ibadah untuk kita merayakannya. Itulah yang dinamakan Aidil Adha, raya korban. Kita merayakan ibadah korban itu sendiri. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Saya kena bagi juga ruang untuk Imam Muda Hafiz ucapan selamat hari raya Aidil Adha pada penonton-penonton. Silakan Ustaz. Okey, baik, di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Kullu am wa antum bi khair. Dan kita doakan supaya kita semua dalam keadaan selamat dan dalam keadaan afiat. Dan jangan lupa baca pada malam ini doa masuk pada bulan yang baru yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamata wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. InsyaAllah. Masya-Allah. Ustaz Amirul, ucapan sikit nak raya ni. Baik, saya mewakili rakan staf, mewakili syarikat Izzi Korban Sdn Bhd mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha dan mudah-mudahan ibadah korban yang kita lakukan pada tahun ini diterima oleh Allah SWT dan jadikan ia sebagai asbab pengampunan kepada kita, keselamatan kepada kita dan afiah kesejahteraan kita dan seluruh ahli keluarga, termasuklah seluruh rakyat ataupun masyarakat rakyat Malaysia pada kali ini, insya-Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih. InsyaAllah. Jazakallah kepada Ustaz Mirul, jazakallah kepada Imam Muda Hafiz sudi bersama kita sejam lebih pada malam ni. Thank you very much. Baik. Okey, dan sebelum kita labuhkan tirai, saya nak ajak anda semua kita merenung satu ayat Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hajj. Allah Taala bagi tahu kat kita, lan yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Maksudnya daging-daging unta ataupun daging-daging sembelihan kita, darahnya tidak sesekali mencapai redha Allah, tetapi takwa kita lah yang mencapai ke arah redha Allah tersebut. Alright, so semoga kita dapat sama-sama menunaikan ibadah korban di dalam pandemik ini. Sekali lagi terima kasih pada Izzi Korban, terima kasih kepada Ustaz Amirul, terima kasih pada Imam Muda Hafiz. Nanti WhatsApp Hana nak dapatkan tip macam mana nak kurus. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih pada yang komen, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.